Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita cuba bincang tentang penggunaan bahasa Arab dalam kehidupan seharian kita sebagai seorang Melayu yang beragama Islam. Sebab kalau kita lihat dalam bahasa Melayu, banyak perkataan-perkataan bahasa Arab yang sama ada kita sedar ataupun tidak diguna pakai dalam bahasa Melayu dalam bentuk yang pelbagai. Ada yang bentuknya sepenuh dalam bahasa Arab, ada yang diambil dalam bentuk hanya sekadar bunyinya sahaja tetapi maknanya lain. Banyak perkataan-perkataan nanti mungkin dalam pertemuan-pertemuan nanti kita akan sebutkan pembahagian perkataan-perkataan tersebut. Tapi untuk permulaan ini kita nak cuba sentuh sebagai permulaan mengenai perkataan-perkataan bahasa Arab yang kita guna pakai dalam bahasa Melayu yang kita sedar ataupun tidak. Sebagai permulaannya, contohnya kalau kita kata Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan kita menggunakan Assalamualaikum ini adalah penggunaan biasa. Dan kita dah tahu yang Assalamualaikum ini memang bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Ada di antara perkataan-perkataan yang apabila kita guna, kita dapati perkataan yang kita guna tersebut dia terpesong daripada maknanya yang asal. Jadi perbincangan seperti ini kita dapat mendapat satu pendedahan yang jelas mengenai perkataan-perkataan jenis ini. Contohnya, kita panggil seorang para ulama, katakanlah kita mengatakan si fulan itu adalah seorang ulama. Kita tahu bahawa perkataan ulama itu bahasa Arab, tetapi perkataan ulama itu penggunaannya sudah tidak merujuk kepada penggunaan asal. Sebab kalau bahasa Arab yang betulnya, seseorang itu tidak boleh dipanggil ulama, dia hendaklah dipanggil seorang yang alim. Muhammad adalah seorang yang alim, bukan seorang ulama. Sebab ulama ini adalah perkataan jamak dalam bahasa Arab. Itu sebagai contohlah. Ada juga bahasa Arab yang kita perlu tahu. Contohnya kalau kita mengatakan perkataan iman, kita selalu menyebut iman. Dan kita pun selalu menyebut kita ini ingin hidup dalam keadaan aman, damai. Perkataan aman dan iman dia mempunyai akar kata yang sama. Jadi kalaulah kita dapat memahami perkataan-perkataan ini, sudah tentu kefahaman kita mengenai iman adalah lebih daripada hanya kita sekadar menyebut saja. Jadi dia di sana ada hubung kait di antara iman dan aman. Begitu juga kalau kita menyebut perkataan-perkataan bahasa Arab dalam bentuk yang kandungan bunyinya, kandungan perkataannya, hurufnya sedikit, dia membawa makna yang sedikit. Mungkin benda ini kita tidak sedar. Kalau dia mengandungi perkataan ataupun huruf yang banyak, maka maknanya membawa makna tu banyak. Sebagai mudah kepada pelajar-pelajar bahasa Arab yang pernah selalu belajar, katakanlah contoh yang ustaz nak bagi, contoh paling mudahnya perkataan zahaba. Katakanlah zahaba itu pergi, dan ya zahabu pun makna pergi. Jadi daripada zahaba dan ya zahabu, kita dapati perkataan zahaba dan ya zahabu mempunyai bilangan huruf yang berbeza. Jadi sudah tentu kalau zahaba itu dia mengandungi 3 huruf dan ya zahabu itu mengandungi 4 huruf, maka yang 4 huruf ini adalah maknanya lebih banyak daripada zahaba 3 huruf. Asal perkataannya daripada 3 huruf. Jadi apabila kita tambah 1 huruf, sudah tentu membawa makna yang berbeza. Jadi untuk perkataan ini ustaz cuba jelaskan. Kalau zahaba ini dia merujuk kepada makna telah pergi. Apabila kita nak beritahu dalam bahasa Melayu,
oh dia telah pergi, dia dah selesai, dia dah pergi dah, maka kita akan guna zahaba. Apabila kita guna ya zahabu dengan menambah ya di depan, maka perkataan ya zahabu ini membawa makna sudah tentu lebih. Kalau dalam tadinya makna telah, pernah, hak lepas dah, tetapi kalau ya zahabu maknanya sudah berubah menjadi sama ada dia tu sedang pergi, ataupun akan pergi, ataupun selalu pergi. Jadi daripada satu makna zaman, masa yang wujud dalam perkataan zahaba itu telah bertambah dengan menambahnya ya. Kalau zahaba tadi makna dia telah pergi, hanya makna masa telah lepas. Tapi kalau ya zahabu dah berubah menjadi 3 zaman, sedang, akan, ataupun selalu. Inilah sebagai contoh yang cuba Ustaz nak jelaskan. Ini sebagai asas, dan video ini mungkin video pertama dahulu, dan dalam siri-siri berikutnya kita akan cuba bincang lagi. Jadi kesimpulannya, apa yang Ustaz sebut tadi, kita kena sedar tentang bahasa Arab yang selalu kita guna pakai hari-harian ini adalah mempunyai pelbagai bentuk, dan di antara bentuknya ada yang menepati makna yang asal, ada yang bentuknya kita dah ubah kepada makna lain, hanya sekadar kita mengambil bunyi. Contohnya perkataan tadi macam alim dan ulama, sepatutnya kita guna alim, tetapi kita guna ulama. Yang kedua pula, dalam pertemuan ini, dalam video ini, kita telah bincang tentang bahasa Arab ini. Apabila kita sebut dengan sebutan huruf yang sedikit, maknanya sedikit. Kalau kita sebut dengan huruf ataupun sebutan yang mengandungi bunyi ataupun huruf yang banyak, maknanya turut banyak. Itulah saja perbincangan kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.